Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jazmina melaporkan untuk berita hari ini. Dan bersama saya rakan sekerja Alisha, Amira Fiza, Zulaika dan Michael. Ekonomi Malaysia semakin merosot dengan penularan virus COVID-19 yang telah menjejaskan sektor perniagaan. Kesannya, ramai rakyat Malaysia pada hari ini terjejas dengan kehilangan pekerjaan. Oleh itu, kumpulan kami telah melakukan soal selidik yang bertajuk Cabaran Pengurusan Ekonomi Sewaktu PKP untuk pensyarah Dr. Muhammad Pisor, Mat Isa bagi mendapatkan data yang tepat untuk membuat analisasi. Bersama kita pada hari ini, wartawan Alisha. Assalamualaikum. Saya Nur Alisha akan berbicara tentang artikel yang berkaitan dengan fokus kami mengikut tajuk yang telah diberi iaitu sektor pendapatan. Terdapat banyak artikel dan antaranya adalah artikel Ketua Isi Rumah Perlu Bijak Rancang Keuangan oleh Berita Harian. Artikel ini memberitahu cara-cara merancang kewangan serta nasihat seperti ketua rumah perlu tahu membezakan antara keperluan dan kehendak. Selain itu, terdapat juga artikel tentang cabaran yang dihadapi oleh ibu tunggal dan panduan bekerja di rumah. Rumah merupakan tempat berehat, namun dalam tempoh PKP ini, mereka perlu menjaga anak di samping melakukan pekerjaan di rumah. Terdapat juga artikel mengenai nasib graduan 2020 apabila semakin ramai yang hilang pekerjaan serta kadar pengangguran yang semakin meningkat. Selain itu, jangkaan bagi peluang pekerjaan tahun ini lebih sedikit. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Michael Obed, rakan tugas saya. Amira Fiza, maaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Fiza akan membentangkan mengenai hasil kajian yang telah kami lakukan. Borang soal selidik ini merangkumi 10 soalan dan seramai 60 responden telah memberi kerjasama untuk menjawab seorang ini. Soalan yang pertama yang telah kami beri adalah sekiranya para responden telah hilang pekerjaan atau telah diberhentikan, dan majoriti daripada mereka menjawab bahawa mereka tidak hilang pekerjaan sepanjang tempoh PKP ini. Soalan kedua adalah, adakah mereka berasa sukar untuk memperoleh pendapatan sepanjang tempoh PKP, dan majoriti daripada mereka menjawab bahawa mereka tidak pasti. Kemudian, soalannya adalah, adakah para responden berasa selesa bekerja di rumah? Dan majoriti daripada mereka menjawab bahawa mereka tidak pasti. Seterusnya, majoriti daripada mereka bersetuju bahawa graduan universiti sukar untuk mendapatkan pekerjaan sepanjang tempoh PKP. Seterusnya, majoriti daripada para responden menjawab bahawa mereka bersetuju untuk menjalani norma baru untuk memperoleh pendapatan. Kemudian, adakah para responden berasa bahawa mereka patut mendapatkan sumber pendapatan sampingan untuk menyara diri dan juga keluarga? Majoriti daripada mereka bersetuju dengan pernyataan ini. Kemudian, adakah penambahbaikan program subsidi upah sedikit sebanyak membantu majikan yang terkesan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerjaan hilang pekerjaan? Dan majoriti daripada mereka menjawab bahawa mereka bersetuju dengan pernyataan ini. Kemudian, majoriti daripada para responden menjawab bahawa mereka tidak pasti. Mereka tidak pasti bahawa mereka sukar untuk berbelanja bagi keperluan bulanan mereka sepanjang tempoh PKP ini. Kemudian, adakah para responden sebagai seorang ibu tunggal dan juga wanita berkerjaya sukar untuk mendapatkan pendapatan? Dan majoriti daripada mereka bersetuju dengan pernyataan ini. Kemudian, adakah
adil sekiranya majikan mengurangkan gaji pekerja mereka sepanjang tempoh PKP ini, dan majoriti daripada mereka menjawab bahawa mereka tidak pasti dan juga mereka bersetuju dengan pernyataan ini. Sekini saya akan menyerahkan kepada Zulaikha Nurmaisara. Terima kasih Amira Fiza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zulaikha Nurmaisara. Dengan ini saya dapat simpulkan bahawa kemunculan virus COVID-19 dari Wuhan, China pada Disember lalu memberi impak yang maksimal dalam pelbagai industri di segenap pelosok dunia, tidak kira industri kecil maupun industri utama. Virus tersebut turut menjejaskan kehidupan sosial masyarakat di semua negara. Kelebihan yang dapat kami perolehi dalam melaksanakan kerja khusus ini ialah kami dapat mengetahui bahawa majoriti rakyat mempunyai masalah dari segi kewangan kerana sukar untuk memperoleh sumber pendapatan semasa pandemik ini. Namun begitu, rakyat Malaysia bernasib baik kerana kerajaan telah memberikan bantuan dalam bentuk wang ringgit dan juga barang keperluan kepada golongan dan individu yang memerlukan. Oleh kerana rakyat Malaysia bertanggungjawab dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan juga inisiatif kerajaan dan petugas baris hadapan, Malaysia telah tercatat antara negara yang berjaya mengatasi virus berbahaya ini dengan berkesan. Dengan ini saya serahkan kepada rakan saya iaitu Michael Obed. Terima kasih Zulaikha dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Michael dan saya akan memberikan beberapa cadangan untuk menangani masalah dari kajian kita. Terdapat beberapa cara untuk kita menangani masalah ekonomi keluarga dalam tempoh PKP. Antaranya, kita boleh memulakan perniagaan dalam talian. Dengan ini, kita boleh menjana sedikit pendapatan walaupun sedikit supaya dapat menampung keluarga. Untuk memulakan perniagaan dalam talian, kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa kos dan hanya perlu media sosial yang menyebarkan perniagaan anda. Selain itu, kerajaan perlu mengurangkan harga keperluan asas seperti makanan supaya setiap keluarga mampu menampung keluarga mereka semasa tempoh PKP ini dengan pendapatan yang mereka ada. Kerajaan boleh memberikan subsidi kepada rakyat yang meringankan beban mereka dengan mengurangkan harga barang-barang keperluan asas dan keperluan harian mereka. Tambahan pula, kita sebagai rakyat berganding bahu dengan pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan, NGO seperti Pertiwi Soup Kitchen dan Salvation Army Malaysia untuk menolong mereka yang tidak berkemampuan. Selaras dengan itu, kita juga boleh menderma baju-baju yang masih dalam kondisi yang baik kepada mereka. Dengan ini, kita mengamalkan 3 daripada amalan 5R, iaitu reuse, reduce dan rethink. Sekian saja berita terkini untuk hari ini. Sekian, terima kasih.